Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah, saya nak sampaikan 3 kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah pertama ni, saya akan gunakan nama samaran Sakinah untuk memudahkan cerita. Perkara ni berlaku pada tahun 2005. Sakinah masa tu dia muda lagi lah. Muda, single, belum kahwin. Sakinah tinggal di sebuah rumah kampung. Sakinah tinggal di rumah tu bersama dengan mak ayah dia dan juga atuk dia. Atuk Sakinah ni memang dah tua lah. Dah uzur. Masa tu dia mengalami sakit tua, memang dah tak larat nak bangun, memang boleh kata kebanyakan masa je memang berbaring je lah, terbaring atas katil. Jadi Sakinah lah yang jaga atuk dia. Mak ayah Sakinah pula adalah peniaga makanan. Sampai lewat malam baru balik ke rumah. Perkara ni berlaku pada malam Jumaat, hari Khamis malam Jumaat. Rumah keluarga Sakinah ni adalah rumah kampung lama, rumah kampung jenis kayu tu. Dekat rumah tu memang tak ada kipas siling. Diorang hanya guna kipas biasa saja, kipas yang diletak dekat atas meja tu. Ada 2 biji. Satu dalam bilik mak ayah Sakinah, satu lagi dalam bilik atuk. Pada hari tu, hari Khamis tu, kipas di bilik atuk ni, kipas meja tu tiba-tiba rosak. Tak boleh berpusing. Dia tak berfungsi lah. Jadi pada malam harinya, Sakinah dia buka lah tingkap di bilik atuk. Dia buka tingkap tu sebab nak bagi angin malam masuk lah. Barulah sejuk bilik tu. Jadi Sakinah lepak lah dalam bilik atuk tu macam biasalah. Masa tu awal lagi, sekitar pukul 9 lebih malam. Sakinah sedang membaca majalah, duduk di atas kerusi. Atuk pula berbaring dekat atas katil dia. Tiba-tiba atuk ni dia nampak macam ketakutan. Dia bercakap dengan Sakinah. Dia minta tolong Sakinah. Atuk minta tolong supaya Sakinah tolong tutupkan semula tingkap di bilik dia tu. Sebab katanya dia nampak ada orang sedang merenung tajam ke arah dia. Bila Sakinah dengar atuk dia cakap macam tu, Sakinah pun pandang ke arah tingkap yang terbuka tu. Tak nampak apa-apa. Jadi Sakinah pun cakaplah dekat atuk ni, "Ish atuk ni, mana ada apa-apa tu?" Lepas tu atuk Sakinah cakap, "Ada, ni atuk nampak ni. Kamu memang tak nampak. Tapi atuk boleh nampak benda ni. Kalau atuk larat, atuk dah bangun, dah tutup sendiri." Tapi masa tu, Sakinah masih lagi tak percaya apa yang atuk dia cakap. Yang pertama sebab bila dia tengok dekat tingkap tu, memang tak ada apa-apa, satu. Yang satu lagi, memang atuk Sakinah ni kadang-kadang dia datang penyakit nyanyuk dia. Kadang-kadang memang dia akan cakap benda yang bukan-bukan. Jadi sebab itulah Sakinah tak berapa percaya cakap atuk dia. Sakinah pun cakap lah dekat atuk dia, "Atuk ni, ya ke atuk? Saya nampak tak ada apa-apa pun." Lepas Sakinah cakap macam tu, atuk Sakinah mula bangun, nak turun daripada katil. Dalam keadaan yang terketar-ketar tu, dia berusaha nak bangun, nak turun daripada katil. Bila Sakinah dah nampak atuk dia nak bangun tu, nak turun daripada katil, memang dia tak biarkan lah. Sebab Sakinah risau kalau atuk dia jatuh. Kalau atuk dia jatuh, lain cerita pula. Panjang cerita, memang tak elok lah. Orang tua ni kalau dah jatuh boleh jadi cedera teruk ke ataupun jadi tragedi yang tak disangka. Jadi memang Sakinah tak benarkan. Sakinah suruh balik atuk dia baring. Tak apa atuk. Biar Sakinah yang tutup. Sakinah baringkan semula atuk dia. Sakinah bangun dan pergi dekat tingkap bilik atuk dia yang terbuka tu. Sakinah tak nak tutup tingkap bilik atuk ni bukannya apa. Sebab rumah kampung jenis lama, rumah kayu. Jadi daun tingkap tu jenis yang tak ada kaca. Semuanya kayu. Maknanya kalau tutup, memang tertutup terus. Udara memang tak boleh masuk. Tak macam tingkap nako. Tingkap nako, dia boleh buka sikit, boleh tutup sepenuhnya. Dia ada pilihan lah, nak banyak mana terbuka tu. Tapi memandangkan atuk Sakinah ni bersungguh sangat nak tutup tingkap tu sampai nak bangun sendiri, tak apalah. Sakinah bangun, pergi dekat tingkap tu, dia hulurkan tangan nak capai daun tingkap tu lah. Masa Sakinah hulurkan tangan tu, Sakinah menjenguk keluar. Masa itulah
Sakinah terdengar ada satu suara yang garau memanggil nama dia. Sakinah. Macam tu. Suara tu perlahan tapi garau. Sakinah terperanjat masa tu. Cepat-cepat ditoleh ke arah Atuk. Atuk perhati aja tingkah laku Sakinah ni. Lepas tu Atuk cakap, kan Atuk dah cakap tadi, kamu tak percaya. Lepas Atuk cakap macam tu, tiba-tiba Sakinah perasan muka Atuk ni berubah menjadi pucat, dan Atuk tunjuk macam ni ke arah belakang Sakinah. Dia angkat tangan dia dalam keadaan yang menggeletar tu, dituding jari, ditunjuk ke arah belakang Sakinah. Lepas tu Atuk cakap, Sakinah, jangan toleh ke belakang. Sekarang ni tolong Atuk bangun papa Atuk, kita pergi dekat ruang tamu, kita keluar daripada bilik ni. Masa tu Sakinah dah mula percaya cakap Atuk dia. Mungkin betul apa yang Atuk dia cakap. Mungkin betul ada benda yang berada dekat tingkap tu, cuma mata dia je yang tak nampak. Jadi masa tu memang Sakinah tak berani toleh ke belakang nak pandang benda tu. Sakinah dengarlah cakap Atuk dia. Dia pergi perlahan-lahan pergi dekat Atuk. Dia papa Atuk. Papa Atuk bangun. Diorang berdua mula berjalan. Berjalan keluar daripada bilik tu, terus pergi dekat ruang tamu. Bila dah sampai dekat ruang tamu, Sakinah dudukkan Atuk dia dekat atas sofa. Kemudiannya Sakinah pergilah tutup satu tingkap ni dekat ruang tamu. Sebab masa tu ada satu tingkap yang dalam keadaan yang terbuka di ruang tamu. Sakinah pergi tutup tingkap tu. Sakinah duduk dekat atas sofa. Sakinah dan Atuk berada dalam keadaan yang ketakutan masa tu. Ketakutan dan risau. Sakinah dan Atuk hanya mampu menunggu saja. Menunggu mak ayah Sakinah balik. Lebih kurang 5-6 minit lepas tu, tiba-tiba kedengaran pintu utama rumah diketuk. Sakinah tersenyum masa tu. Sakinah fikir itulah mak ayah dia. Mak ayah dia dah balik. Jadi Sakinah pun cepat-cepat bangun, berjalan dekat pintu depan. Tangan Sakinah mula capai tombol pintu nak buka. Tapi tiba-tiba Atuk Sakinah bersuara, Sakinah, jangan buka pintu tu. Itu bukan mak ayah kamu. Atuk boleh rasa benda tadi ni yang datang. Tolong jangan buka pintu tu. Bila Sakinah dengar Atuk cakap macam tu, dia tak jadi nak buka. Masa itulah Sakinah dia bertanya kepada orang yang berada dekat luar, Mak, Ayah, Mak dengan Ayah ke tu? Tapi tak ada sebarang respon daripada luar. Tak ada orang menyahut. Sakinah bertanya sekali lagi, siapa tu? Mak dengan Ayah ke? Tapi sama juga. Tak ada sesiapa pun menyahut dekat luar. Jadi masa tu memang Sakinah percayalah. Betul lah cakap Atuk. Ini bukan mak ayah dia. Ada benda lain. Lagipun memang tak logik mak ayah dia balik awal macam tu. Jadi Sakinah pun berjalan semula. Duduk dekat sofa tadi. Macam itulah keadaan Sakinah dan Atuk dia di rumah. Tapi bila dah 20-30 minit lepas tu, diorang dah mula rasa okey. Tadi rasa takut. Tapi lama kelamaan keadaan dah menjadi reda. Dah rasa okey. Bila dah rasa tenang okey sikit tu, barulah Atuk minta supaya Sakinah papah dia semula masuk dalam bilik. Dia nak berbaring. Sakinah pun ikutlah permintaan Atuk dia ni. Dia papah, dia baringkan semula dalam bilik Atuk. Masa tu Sakinah dah rasa okey lah. Dia pun tutup lah tingkap bilik Atuk tu. Semenjak malam tu, setiap hari Khamis malam Jumaat, Atuk Sakinah akan menerima gangguan. Sama ada daripada nampak penampakan benda ni melintas, ataupun terdengar suara, terdengar bunyi ketukan pintu dan tingkap. Macam itulah setiap hari Khamis malam Jumaat. Sakinah pula, dia tak pernah ternampak benda ni. Tapi kalau yang jenis dengar ni, dengar suara, dengar bunyi ketukan pintu dan tingkap, memang dia ada dengar. Itulah kisah yang diceritakan oleh Sakinah, berlaku kepada dia dan Atuk dia di kampung sekitar tahun 2005. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Seri untuk memudahkan cerita. Perkara ni berlaku selepas Seri dan juga suami dia berpindah rumah. Tinggal di rumah baru, menyewa di rumah baru. Seri dan suami dia, kedua-duanya bekerja. Suami Seri bekerja waktu pejabat biasalah, 8 pagi sampai 5 petang. Seri pula, biasanya habis kerja lewat malam, pukul 12 lebih, pukul 1 macam tu, barulah dia keluar daripada tempat kerja balik ke rumah. Jarak antara tempat kerja Seri dan rumah baru dia ni, rumah sewa baru dia ni,
tak berapa jauh. Jadi Seri memang setiap malam dia akan berjalan kaki seorang diri balik ke rumah dia. Samalah macam dulu masa Seri dan juga suami dia tinggal di rumah sewa lama dulu. Sama juga, setiap malam Seri akan balik berjalan kaki seorang diri daripada tempat kerja. Memang Seri dah biasa berjalan kaki waktu malam seorang-seorang macam tu. Seri ni boleh kata macam berani jugalah. Selama ni masa Seri dan juga suami dia tinggal di rumah sewa lama dulu, Seri berjalan kaki seorang diri balik daripada tempat kerja tu pukul 12 lebih tengah malam, pukul 1 pagi. Tak ada apa-apa yang pelik berlaku. Tapi bila Seri dan suami dia dah pindah rumah ni, menyewa di rumah baru ni, Seri berjalan kaki seorang diri daripada tempat kerja balik ke rumah malam-malam, ada berlaku sesuatu yang pelik kepada Seri. Apa sebenarnya yang berlaku? Seri ni waktu malam 12 lebih pukul 1 pagi, dia keluar daripada tempat kerja dia tu, dia mula berjalan kaki nak balik ke rumah tu, dia akan terhidu satu bau yang wangi. Bau tu kata Seri, dia macam pelik, menakutkan bau tu. Yang peliknya, bau ni dia macam ikut Seri, ikut sampailah dekat depan pintu. Seri dan suami dia dah sebulan lebih menyewa di rumah baru ni. Dan sebulan lebih tu jugalah Seri akan bau dapat hidu bau wangi ni setiap kali dia balik daripada kerja pada waktu tengah malam. Pada mulanya Seri fikir mungkin ada sesuatu yang bau wangi dekat tempat kerja dia. Jadi bau tu melekat pada badan dia, pada pakaian dia. Sebab itulah dia terhidu bau wangi ni sampai dekat rumah. Tapi yang peliknya, setiap kali Seri dah sampai dekat pintu rumah, dia melangkah masuk tu, dia masuk aja dalam rumah, bau wangi tu akan hilang macam tu saja. Tiba-tiba dah tak dapat hidu lagi bau wangi tu. Itulah yang membuatkan perkara ni jadi pelik. Jadi sebenarnya apa benda yang bau wangi tu? Seri ni setiap kali dia nak masuk rumah, nak buka pintu, sebelum buka pintu tu, dia ada amalkan sesuatu. Antaranya dia bagi salam, lepas tu dia baca 3 kul, lepas tu barulah dia buka pintu. Buka pintu, dan masa dia nak masuk tu, dia akan melangkah menggunakan kaki kanan. Barulah dia masuk. Macam itulah setiap kali Seri nak masuk rumah. Pada malam kejadian ni berlaku, Seri macam biasalah, dia habis kerja jam 12 lebih tengah malam, keluar daripada tempat kerja dia tu, mula berjalan kaki seorang diri nak menuju ke arah rumah dia. Dan seperti biasa, bau yang wangi tu, bau yang pelik menyeramkan tu, ada mengekori dia. Mulut Seri terkumat kamit membaca ayatul kursi. Sampailah dia tiba di rumah depan pintu. Bila Seri dah sampai dekat depan pintu rumah dia tu, Seri pun mulalah membaca 3 kul, bagi salam, lepas tu barulah dia buka pintu, melangkah masuk menggunakan kaki kanan. Kebiasaannya, masa Seri dah sampai dekat rumah, balik daripada kerja, suami Seri ni sama ada dah tidur ataupun masih lagi berjaga main video game. Pada malam kejadian ni berlaku, masa Seri balik tu, suami Seri masih lagi belum tidur, masih lagi berada di ruang tamu main game. Suami Seri toleh pandang ke arah Seri. Seri pun tutup pintu, masuk, pergilah bersalam dengan suami dia, baru balik kerja. Masa tu suami Seri cakap dia nak keluar sekejap, nak merokok. Jadi tak apalah, Seri pun terus pergi dekat bilik dia, ambil tuala nak mandi. Seri nampak suami dia keluar. Suami dia buka pintu, dia biarkan pintu rumah terbuka. Suami Seri berdiri dekat luar rumah, keluarkan rokok, mulalah merokok dekat situ. Tapi pada masa tu Seri terperasan sesuatu yang pelik. Setiap kali suami Seri hembuskan asap rokok tu, asap rokok ni akan berkumpul di satu tempat. Dia seperti berputar dekat situ, dekat satu tempat ni, berputar dan membentuk seperti ada tubuh badan dekat satu sudut depan rumah tu. Seri jadi tak boleh bergerak. Dia seperti terpegun melihat perkara tu. Bentuk asap tu, asap berbentuk macam orang. Tak lama lepas tu, suami Seri pun dah selesai hisap rokok, masuk semula dalam rumah. Masuk dalam rumah, tutup pintu, sambung main game. Bila suami Seri dah tutup pintu rumah tu, barulah Seri ni seolah-olah baru tersedar. Baru tersedar daripada lamunan. Seri capai tuala, masuk dalam bilik air, mandi. Bila dah selesai mandi, Seri pun pergilah dekat ruang tamu, bersembang dengan suami dia. Macam-macam benda lah yang diorang cakap. Bercakap pasal hal kerja, dekat tempat kerja apa yang berlaku, bercakap pasal keluarga. Sampailah suami Seri ni, dia buka satu topik.
Dia bercakap pasal tadi dia pergi merokok dekat luar tadi. Suami Seri cakap, yang tahu tak, tadi masa abang merokok dekat luar tadi, abang ada terhidu satu bau yang pelik. Bau tu wangi, tapi macam pelik sikit bau dia. Abang rasa takut tadi. Sebab itulah lepas habis batang, abang terus masuk dalam rumah, tutup pintu. Bila Seri dengar suami dia cakap macam tu, bulu roma dia serta-merta meremang. Seri pun mulalah bercerita, abang, nak tahu tak, kita dah tinggal dekat sini sebulan kan, sebulan lebih. Setiap malam saya balik daripada tempat kerja saya tu, jalan kaki, bau tu lah yang saya bau. Bau yang abang hidu dekat luar tadi, bau wangi tu. Saya tak tahu bang, bau tu bau apa. Dan tadi kalau abang nak tahu, masa abang merokok tu, saya perasan asap rokok yang abang hembus tu, dia seolah-olah terkena dekat satu objek yang sinar. Asap rokok tu berbentuk bang, berbentuk macam orang. Cuma abang je yang tak perasan. Saya duduk dekat bilik tadi, saya nampak masa abang merokok tadi. Mungkin bau wangi tu datang daripada benda tu. Selepas Suri cakap macam tu, tiba-tiba Suri dan suami dia dapat dengar dekat depan pintu rumah bahagian luar ada satu suara yang mengerang. Suara dia, Suri cakap, macam kucing nak bergaduh. Kita biasa dengar kan, kucing kalau nak bergaduh dia ada keluarkan satu bunyi mengerang. Tapi bunyi ni dia agak berbeza daripada kucing. Dia macam kucing, tapi bunyinya lebih garau. Bila diorang berdua dah dengar bunyi suara tu, suami Seri cepat-cepat tutup TV, tutup game, dan diorang terus masuk dalam bilik. Semenjak kejadian tu, suami Seri dah rasa risau. Seri ni nak balik kerja malam-malam. Selama ni dia tak pernah risau, tapi kali ni dia risau sebab tak tahu benda ni benda apa. Jadi Seri dan suami dia berbincang lah, kita cari rumah sewa lain. Dan sekarang ni memang Seri dan juga suami dia dah tak tinggal di kawasan tu. Diorang dah pindah menyewa di tempat lain. Itulah kisah yang diceritakan oleh Seri berlaku kepada dia dan juga suami dia pada satu malam selepas dia balik daripada kerja. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Afwan untuk memudahkan cerita. Perkara ni berlaku di negeri Pahang. Dah lamalah berlaku. Masa tu Afwan ni muda lagi. Usia dia baru 11 tahun, darjah 5. Afwan tinggal di sebuah kampung. Belakang rumah Afwan ni, dekat kampung tu, adalah hutan. Hutan belantara. Dekat je jarak dia. Rumah tu rumah kayu. Belakang sikit adalah kebun atuk dan juga nenek Afwan. Lepas tu terus hutan. Dekat kawasan hutan tu, sebenarnya Afwan dah biasa pergi. Kadang-kadang pergi dengan kawan, kadang-kadang dia pergi bermain seorang diri. Memang tak pelik lah kalau dia pergi. Dah jadi tempat permainan dia. Tapi Afwan tak pernah masuk dalam. Sebab mak ayah Afwan memang dah pesan lah, kalau nak pergi main dekat kawasan hutan tu, jangan masuk dalam sangat, nanti susah nak keluar. Pada satu petang, Afwan pergilah berjalan menuju ke arah hutan tu. Dia nak bermain. Tapi kawan-kawan Afwan tak ada hari tu. Jadi terpaksalah Afwan bermain seorang diri di pinggir hutan tu. Afwan mula melangkah masuk menggunakan jalan hutan tu, tapi tak jauh lah. Sebab Afwan sentiasa ingat pesan mak ayah dia. Bila Afwan nampak hari dah makin gelap, Afwan pun nak patah balik, nak balik semula ke rumah. Bila Afwan pusing ke belakang, jalan yang dia masuk tadi, jalan biasa tu, tiba-tiba hilang. Seolah-olah sekarang ni Afwan dah berada di tempat lain. Masa tu Afwan dah mula panik. Dia dah mula rasa takut sebab keadaan sekeliling dah makin gelap ni. Jalan tak ada, tiba-tiba hilang. Jadi pada masa tu Afwan pakai rendah aja. Dia nampak ada tempat boleh lalu, dia lalu. Sampailah waktu malam. Memang Afwan terperangkap lah dalam hutan tu. Keadaan dekat rumah Afwan dah mula jadi kecoh. Mak ayah Afwan, atuk dan juga nenek Afwan dah mula risau. Hari dah malam, tapi Afwan tak balik-balik. Jadi masa tu memang diorang ni semua, mak ayah Afwan, atuk dan juga nenek Afwan, mulalah keluar daripada rumah, bagi tahu kepada semua jiran diorang. Tanyalah, ada nampak tak Afwan? Tanya kawan-kawan Afwan. Tapi seorang pun tak nampak kelibat Afwan. Keesokan harinya, mak ayah Afwan pergi ke balai polis, buat laporan. Pihak polis mulalah buat operasi, kumpulkan anggota anggota penyelamat semua. Diorang mulalah operasi mencari. Ramailah masa tu, termasuklah penduduk kampung. Masa tu memang diorang target Afwan ni hilang di kawasan hutan, di belakang rumah Afwan tu. Dekat situlah diorang pergi.
berbalik semula kepada Afwan. Bila dah masuk hari kedua tu, dah nak sampai waktu petang, hari dah cerah, dah nak gelap semula. Dah nak malam semula. Mungkin sekitar pukul 5 lebih pukul 6 macam tu lah kalau tengok daripada keadaan sekeliling. Afwan tak berhenti berjalan sebenarnya. Terus berjalan dan terus berjalan. Selagi mata dia boleh nampak apa tu laluan. Disebabkan Afwan berjalan tak berhenti-henti, berjalan tak berhenti, tak makan, tak minum, tak cukup tidur, dia tidur terlap sekejap aja bawah pokok macam tu. Afwan badan dia jadi tak bertenaga. Jadi lemah sangat-sangat. Jadi pada masa tu Afwan pun dia duduklah di bawah sebatang pokok. Dia berehat dekat situ. Pada masa itulah tiba-tiba datang seorang makcik. Entah daripada mana makcik ni datang menghampiri Afwan. Makcik ni wajah dia sangat berseri. Cantik makcik ni. Makcik ni tanya Afwan. Dia panggil Afwan ni anak lah. Anak buat apa dekat sini? Afwan pun cakap, makcik, tolonglah saya nak keluar tapi tak jumpa jalan. Lepas tu makcik ni cakap, pejam mata, ikut makcik. Itu je yang makcik ni cakap. Afwan masa tu memang dah tak larat sangat-sangat. Memang dah tak bermain. Nak berdiri pun payah rasanya. Tapi Afwan ni dia cubalah. Dia paksa diri, dia bangun. Bangun, lepas tu dia pejamlah mata macam mana yang makcik tu suruh. Bila dah pejam mata tu, Afwan dapat rasa pergelangan tangan dia ni digenggam oleh makcik tu. Kemudian makcik tu berjalan. Afwan ikutlah daripada belakang, berjalan perlahan-lahan. Tak lama lepas tu, dalam keadaan memejam mata tu, Afwan dapat dengar dengan sangat jelas bunyi riuh rendah. Bunyi orang ramai memanggil-manggil nama dia. Dan pada masa yang sama, Afwan dapat rasa genggaman tangan makcik tadi tiba-tiba terlepas. Masa itulah Afwan celik mata. Bila Afwan celik mata, Afwan nampaklah ada kelibat seorang lelaki. Berjalan-jalan tak jauh daripada dia, memanggil-manggil nama dia. Afwan. Dalam keadaan badan yang lemah, suara yang perlahan, Afwan cuba menyahut. Saya dekat sini, dia cakap. Saya dekat sini. Lepas tu dia angkatlah tangan, dia lambai macam tu. Alhamdulillah. Usaha Afwan tu membuahkan hasil. Anggota penyelamat tadi berjaya mengesan Afwan dekat situ. Dia pun bergegaslah pergi dekat Afwan. Dia cepat-cepat peluk Afwan, dukung Afwan, dia angkat. Dia angkat, didukung, bawa pergi dekat mak ayah Afwan yang sedang mencari. Mak ayah Afwan menangis masa tu. Menangis sebab rasa bersyukur, rasa gembira, bahagia. Sebab anak dia orang dah berjaya ditemui dalam keadaan yang selamat. Cuma lemah lah. Dipendekkan cerita, selepas Afwan dah berjaya dibawa keluar daripada hutan tu, Afwan dibawa ke hospital untuk buat pemeriksaan kesihatan, untuk dapatkan rawatan lah. Bila dah sampai dekat hospital, Afwan ditahan di sebuah ward. Mak ayah Afwan ni temanlah Afwan bermalam di ward tu. Tapi ada benda yang orang tak tahu. Mak ayah Afwan tak tahu, nenek dan juga atuk Afwan pun tak tahu. Tak ada orang tahu. Afwan sebenarnya dekat ward tu, selain daripada mak ayah dia, atuk dan juga nenek dia, ada lagi orang lain yang turut sama menunggu Afwan di ward tu. Orang tu tak lain tak bukan adalah makcik yang tolong dia dekat hutan tadi. Makcik tu ada tiba-tiba menjelma dekat ward tu. Makcik tu tak buat apa-apa pun. Dia cuma berdiri saja. Berdiri dekat tepi katil Afwan dan tersenyum memandang Afwan. Sampailah menjelang subuh. Dan perkara ni berterusan berlaku. Bermula daripada umur 11 tahun tu sampailah umur dia 24 tahun. Setiap kali dia sakit, makcik ni akan datang teman dia, si Afwan ni. Dan sepanjang tempoh tu, daripada umur dia 11 tahun sampai 24 tahun tu, memang nenek ni kalau dia datang masa Afwan sakit, dia tak pernah buat apa-apalah. Dia cuma teman saja. Berdiri dekat tepi Afwan dan senyum memandang Afwan. Jadi keluarga Afwan fikir mungkin makcik ni dah berkenan dengan Afwan semenjak daripada Afwan sesat dalam hutan hari tu. Bila usia Afwan dah 24 tahun, barulah makcik ni dah tak datang lagi bila Afwan sakit. Afwan tak tahu sebenarnya makcik tu makhluk apa. Tapi yang pasti memang bukan manusia lah, sebab orang lain tak nampak. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta segala makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya.
insya-Allah. Assalamualaikum.